Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 18 hari bulan 1 2023, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah At-Talaq, surah yang ke-65, juzuk yang ke-28, ayat 4 dan 5, insyaAllah. Ayat 4 dengan ayat 5. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan edisi Jawi muka surat 1257, kita baca ayat dulu, kemudian kita pergi kepada huraiannya, insyaAllah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. يكفر عنه سيئاته. Balik kita kepada tafsir ataupun huraian. Wallai ya'isna minal mahid min nisaikum. Perbincangan kita pada hari ini iaitulah tentang 3 kategori wanita beriddah. 3 kategori wanita beriddah. Yang pertama, wanita dewasa yang sudah pernah mari haid bertahun-tahun dan dia sudah putus haid, menopause, tak ada haid dah dia patut. Encen dah. Cerah juga orang tua pun. Cerah. Ada hukum dia. Yang kedua, wallai lam yahidna, wanita yang tak ada haid, tak mari haid lagi. Kanak-kanak, budak-budak yang dikahwinkan, dia tak ada haid. Ataupun tak ada haid ada setengah orang ni memang dia tak ada haid. Keuzuran dia macam mana, penyakit, tak ada haid. Yang ketiga, wa ulatul ahmal, wanita yang mengandung. Ada baby dalam perut, entah macam mana ayah dia tak sayang ke anak, yang ceramah. Ini 3 kategori wanita. Wanita yang putus haid, wanita yang tak berhaid, belum lagi haid, dan wanita yang mengandung. 3-tiganya ada kategori, ada dia punya cara ataupun akta yang tersendiri bagaimana tamatnya iddah mereka. Kita tengok satu persatu. Ini hukum iddah, ini hukum yang besar dalam Islam. Karena dia berkait dengan keturunan, dia berkait dengan sah tak sah nikah. Masih lagi duduk di bawah penjagaan suami ataupun tidak. Jangan mudah-mudah main cincai gitu, tak boleh. Mari kita ambil satu-satu.
Wallahi ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna salasatu ashhur. Dan perempuan-perempuan dari kalangan kamu yang putus asa dari kedatangan haid, dia panggil putus haid, menopause dah. Jika kamu menaruh syak terhadap tempoh iddah mereka, berapa-berapa dulu waktu ada haid, kita kira haid 3 kali suci, sesalah dia. Ni haid tak ada, nak suci semua. Macam mana dia punya iddah? Maka daripada daripada mengira haid, kita berpindah kepada fa'iddatuhunna salasatu ashhur. Maka iddahnya ialah 3 bulan. Kita pergi ke bulan. Mana kalau tak boleh kira dengan haid dah tak ada, kita berpindah kepada bulan. Wallahi lam yahidna, demikian juga iddah perempuan-perempuan yang tidak berhaid 3 bulan. 3 bulan itu tempoh iddah mereka. Mudahlah gitu. Munasabatul ayah, munasabah ayat. Lamma bayyana Allah Ta'ala amra talaq war raj'ah fillati tahid. Dalam ayat yang lepas, Allah dah nyatakan kepada kita hukum talak dan juga rujuk bagi perempuan yang ada haid. Mungkin kira haid. Nak cerai pun, nak talak pun tengok dulu. Habis haid, dah suci dia boleh solat, suami dia tak sentuh lagi dia, habis cerailah. Wa kanu qad arafu iddata zawatil aqra. Mereka pun dah pandailah mengira tempoh iddah bagi orang yang ada haid. Arrafahum fi hadhihi surah. Kemudian Allah Ta'ala bagi tahu pula kepada mereka dalam surah ini iddah orang yang tak ada darah. Sama ada sudah putus pencen, macam sebahagian daripada makcik-makcik, nenek-nenek kita ni, ataupun memang dia tak berdarah lagi sebab dia masih kanak-kanak, ataupun ada penyakit. Banyak dah kita jumpa maklumat-maklumat yang dimaklumkan, diberitahu bahawa orang ni tak ada haid. Tak ada haid langsung. Masalah rahim dia ke masalah apa, dia kata dia ni tak ada haid. Boleh hanap ke tidak, kata itu rujuk ke doktor, kembali kepada Allah. Yang pentingnya bagi kita sini, kita nak kira haid tak ada haid. Kalau tak ada haid, kembali kepada bulan. Mudah ya kita. Ai wallahi ya'isna minal haid ai in syakaktum. Dia kata kalau kamu syak, masih lagi ragu-ragu tentang iddah wanita-wanita yang diceraikan itu yang tidak ada haid. Dia putus haid dah dia, tak nak kira bulan tak boleh. Dan memang tak ada harapan dah. Falam tadru mahi, macam nak buat? Allah jawab, fa'lamu annaha salasatu ashhurin. Maka iddah dia 3 bulan. Iddah dia 3 bulan. Jadi ulama tafsir kata allati inqata'a haidhunna li kibari sindihin. Haid dia putus dengan sebab umur dah tua. Dia panggil menopause dah. Ataupun li ghairi li iddati asbab, ataupun sebab lain. Tua muda lagi, tapi dengan sebab penyakit haid dia tak mari. Allahu akbar. Jadi maka di situ kata ulama tafsir, al-ya'su, putus haid itu yakhtalifu bil ikhtilafin nas, berbeza wanita ni, tak sama. Walaysa lahu haddun yattafiqu fi nisa, tidak ada satu umur khas. Macam orang hijau ada umur pencen, dulu 55. Siapa 55, pencen lah dia. 58, 60 lah ni. Tapi putus haid, lah. Masing-masing wanita ada tempoh dia sendiri, ada cara dia tersendiri yang tak boleh kita nak buat satu hukum. Setiap wanita sampai 60 putus haid. Lah. Tidak boleh macam tu. Sebab apa? Sebab setiap orang itu ada
ada tempoh dia yang tersendiri. Kita tak boleh nak buat satu skill tetap macam umur pencen, tak boleh. Wal muradu bil ayati, jadi dalam ayat ini anna ya'sa kulli imra'atin fi min nafsiha. Setiap wanita tu tengok diri dia. Dia putus haid, putus dah. Tak boleh nak kata adik-adik saya dah lagi. La. Awak. Orang lain. Jadi kita tak boleh nak kiyah kepada orang lain. Kerana masing-masing ada apa ni? Ada cara dia ataupun ada tempoh yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil kaedah. Kita nak kira orang ni haid tak ada haid. Baiklah. Panjanglah perbahasan ulama ni. Ada kata kena tunggu lagi. Berapa tahun-tahun. Jadi kita ambil hak masyhur, hak dalam ayat ni tak usah duduk mikir banyak lah, nyanyi ke orang. Itu kategori yang pertama, wanita dewasa yang sudah ada haid, kemudian putus haid dia 3 bulan. Kategori yang kedua, wallai lam yahidna, wanita yang tidak berhaid. Lagu mana pula ni? Ay wal mutallaqatul lati lam yahidna min qablu, tak pernah mari haid lagi, li sighari sinnihinna, kerana dia ni kanak-kanak. Dulu orang Arab dia mudah ya, dia nikah orang ni menikah. Dia nikah anak dia dengan orang ni. Nikah. Budak kecil, tapi dia tak duduk samalah. Cuma akad nikah ya supaya halal nak keluar masuk dalam rumah. Au li ghairihi, ataupun dengan sebab lain, kamaradin wa nahwihi. Orang ni mari penyakit dalam rahim dia menyebabkan dia tak mari haid, maka dia kira orang ni lam yahidna, wanita yang tidak berhaid. Jadi berapa tempoh dia? Fa'iddatuhunna aidan 3 ashhur, maka tempoh dia juga 3 bulan. Jadi 3 bulan. Cukup 3 bulan, tanda daripada hari ni suami dia cerai pada hari ni 18 hari bulan 1. Tunggulah 3 bulan, bulan 2, bulan 3, bulan 4 habis. Dia kira bulan. Tak boleh lagi nak kira haid, sebab haid dah tak ada, belum ada lagi. Ataupun orang dewasa tadi haidnya sudah putus. Baik, kita berpindah kepada kategori yang ketiga. Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna, dan perempuan-perempuan yang sedang mengandung, kalau dicerai, suami dia cerai ataupun suami dia mati, dia ada baby dalam perut, hamil, tempoh iddahnya ialah hingga mereka melahirkan anak yang dikandung. Oh cepat ke lambat tengok masa. Kalau hari ni baru positif, disahkan mengandung, esok suami dia cerai, jawabnya 9 bulan lah awak duduk seorang, ataupun mengikut syariatnya dia kena duduk lagi di rumah suami dia tu, tak walaupun tak bersama, tidur sekali, tapi suami dia kena tanggung dia sampai dia beranak. Lah ni jangan nyampak klik awal balik, ataupun isteri tu lagi balik awal lagi, jangan. Satu kisah ni lah yang menjadi hukum, penjelasan hukum kepada ayat ni. An Subai'ah, tulis nama dengan sin, Subai'ah al-Aslamiyah radhiyallahu anha. Dia ni isteri kanat tahta Sa'd bin Khawlah. Suami dia Sa'ad bin Khawlah radhiyallahu anhu, wa huwa fi Bani Amir bin Lu'ay, wa kana mimman syahida Badran. Suami dia pergi perang Badar. Dia pergi perang Badar tapi tak mati. Fatuwfiya anha fi hajjatil wada' wa hiya hamil. Suami dia mati pada ketika tahun Nabi kita pergi Hajjatul Wada', tahun yang ke-10. Suami dia mati, Subai'ah sedang hamil. Apa hukum? Falam tanshab,
Tak berapa lama, tempoh sekejap je. An wada'at hamlaha ba'da wafatihi. Lepas suami dia mati seketika, Subai'ah pun beranak. Habis. Falamma ta'allat min nifasiha tajammalat. Bila dia habis nifah dia tak kira lah 30 hari ke 50 hari ke. Orang biasa kalau arak ni tak banyak. Pasal itulah mazhab Hambali paling banyak nifah 40 hari je. Syafi'i yang 60. Jadi bila habis nifah dia, kita katalah dalam sebulan. Tajammalat lil khuttab. Subai'ah pun berhiaslah dianya, jangok dalam habis iddah dah. Fadakhala 'alaiha Abu Sanabil bin Ba'kak. Hai, payah ni. Abu As-Sanabil bin Ba'kak. Ba'i kaf kaf. Ba'kak. Seorang laki-laki dari Bani Abdiddar. Bila dia tengok Subai'ah ni jangok, dia kata, "Mali araki mutajammilah." Kenapa jangok tu? Jangok tu berhiaslah sikit. Bukan macam orang beriddah. Orang beriddah ni tak boleh nak berjangok. Ni yang boleh pakai celak mata. Contohlah, la'allaki turajjinan nikah. Boleh jadi mu ni Subai'ah nak kahwin ni. Berjangok ni. Jangok tu mana berhias. Saya guna bahasa Kelantan sikit. Jadi dia marah. Innaki wallahi ma anti binakihin hatta tamurra alayki arba'ati ashhurin wa 'ashra. Subai'ah, mu tak boleh kahwin. Sebab iddatul wafah, iddah kematian suami 4 bulan 10 hari. Mu baru 30 hari. Berjangok dah. Jadi Abu Sanabil marah. Qalat Subai'ah pun tak puas hati. Apa dia ni? Falamma qala li zalik, bila dia tegur saya, jama'tu alayya siyabi hatta amsaitu. Aku pun bersiap pakaian aku pada waktu petang tu. Fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ada nabi, senang dia pergi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa sa'altuhu an zalik. Aku tanya Rasulullah, apakah hukum status saya sekarang? Saya dah mengandung, suami mati, sekarang ini dah tamat dan nifas. Macam mana? Fa'aftani bi anni qad halaltu. Nabi SAW bagi tahu Subai'ah, bebaslah awak. Dah beranak, bebaslah. Tak ada lah iddah lagi. Hina wada'tu hamli. Ketika aku beranak, tamatlah iddah. Wa amarani bitazawwuji imbadali. Nabi kata kalau kamu nak kahwin, boleh lah. Hazal hadis rawahul Bukhari wa Muslimun wal lafzu li Muslim. Jadi jelaslah hadis ni menjelaskan ayat wa ulatul ahmali ajaluhun an yadana hamlahun. Orang yang mengandung tamat tempoh iddah dia bila dia bersalin beranak. Nabi pun cerita pula satu kes. Jadi isu Subai'ah ni lah menjadi penjelasan kepada ayat ini secara amali. Wa an Sulaiman bin Yasarin anna Aba Salamah bin Abdurrahman wa ibn Abbas ijtama'a inda Abi Hurairah. Sulaiman bin Yasar cerita Abu Salamah bin Abdurrahman dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni sahabat. Berkumpul dekat rumah Abu Hurairah. Wa huma yazkuranil mar'ata tunfasu ba'da wafati zawjiha bilayalin. Ada wanita tu bersalin selepas suami dia meninggal beberapa malam baru beranak. Kata Ibnu Abbas, iddatuha akhirul ajalaini. Ibnu Abbas kata iddah dia kita tengok hak mana paling lama. Mana kalau dia mengandung sampai 6 bulan, maka itu tempoh iddah. Kalau dia beranak lepas 6 bulan ataupun dia beranak tak cukup lagi berapa bulan, baru sebulan, maka kita kena ambil 4 bulan 10 hari. Itu dia panggil, Ibnu Abbas kata, tempoh dia hak paling lama. Sama ada paling lama mengandung atau paling lama, apa dia tadi? Tempoh berkabung. Tempoh iddah 4 bulan 10 hari untuk suami mati. Wa qala Abu Salamah, Ibnu Abbas, qad hallat
wanita itu bebas daripada iddah bila dia bersalin. Faja'ala yatanaza'ani zalika. Bicara dua orang ni, Ibn Abbas dengan Abu Salamah. Faqala Abu Hurairah kata Ibn Abbas, ana ma'abni akhi Abi Salamah. Pendapat aku sama dengan Abu Salamah. Bila dia bersalin, habis iddah. Tadi Ibn Abbas tak sampai maklumat ni. Cerita Subai'ah ni tak sampai dia. Dia pertahan hujah dia. Faba'asu Quraiban. Ibn Abbas panggil hamba dia, maula dia. Quraib, mai. Mugi tanya Ummu Salamah isteri Nabi tentang peristiwa ni. Pergi tanya. Ibn Abbas dia tidak sombong, tak kata, aku sahabat Nabi. Ya Nabi doa kepada aku, Allah faqih fiddin. Jangan tawadha. Quraib pergi tanya Ummu Salamah. Faja'ahum fa akhbarahum. Quraib pergi, dapat jawapan, dia balik. Dia kata apa? Ibn Abbas, Ummu Salamah radhiyallahu anha kata, inna Subai'atal Aslamiyah nufisat ba'da wafati zawjiha bilayalin. Subai'ah bersalin selepas beberapa malam suami dia meninggal. Wa innaha zakarat zalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia mari cerita kepada Nabi, fa amaraha an tatazawwaja. Nabi kata boleh kahwin. Jadi dua kisah ni, hadzal hadis rawahu Bukhari wa Muslim, maknanya dua kisah ni yang sama. Orangnya seorang ya, Subai'ah, tapi peluk cerita yang berlainan. Artinya cerita ni masyhur di kalangan para sahabat. Jadi sesalah masalah kita, kalaulah orang ni, contohnya lah kita kata sakit perut nak bersalin, naik kereta nak pergi hospital, kelang kabut suami pun langgar traffic light, mari kereta langgar, dia mati. Doktor soh dia mati, hai, nyai bunyi baby atas ambulans, bersalin dah, habislah dah. Wa ulatul ahmali ajalun an yadhna hamlahun. Habis cerita. Tak ada kata orang tak ada cukup baby, tak boleh buat kenduri dua-dua. Tahani anak, akikah anak, walimah mak, boleh habis cerita. Tapi ayah kena ngasuh anak lah dulu, kena ngasuh baby lah dulu, selagi tak habis dia punya nifah dia tu. Jaga baby, lepas tu baru jumpa mak. Ini Al-Quran. Habis cerita kita. Tamatlah cerita tiga kategori wanita yang diceraikan. Baik, di akhir ayat Allah Ta'ala ulang balik seruan bertakwa. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan ingatlah sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nascaya Allah memudahkan baginya segala urusannya. Siapa dia bertakwa, Allah Ta'ala permudahkan urusan. Jadi alhamdulillah Allah Ta'ala ulang balik seruan bertakwa. Mana betapa pentingnya, dua kali. Yang pertama tadi, yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu, hak ni, wa man yattaqillah yaj'alhu min amri yusra. Allah janji nak mempermudahkan segala urusan dengan sebab takwa. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Ya Allah, jadikan kami ini orang yang bertakwa. Permudahkanlah segala urusan, bukalah jalan-jalan kesenangan, berilah rezeki yang halal, yang diberkati ya Rabbal Alamin. Tengok ayat 5. Zalika amrullahi anzalahu ilaikum. Peraturan-peraturan yang demikian dan hukum-hukum Allah yang diturunkan dan diterangkan kepada kamu. Tu hukum tentang apa tu? Tentang iddah, supaya kamu belajar, kamu menghormatinya dan jangan langgar arahan Allah Azza wa Jalla. Jangan langgar. Iddah ni satu benda yang besar. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Dan ingatlah,
Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan akan membesarkan pahala balasannya. Allahu Akbar. Jadi Allah Ta'ala peringatkan kepada kita sekali lagi, wa may yattaqillah, bertakwalah kepada Allah dengan mengikut arahannya, menjauhi larangannya. Allah Ta'ala akan hapuskan kesalahan dan memperbanyakkan pahala untuknya. Jadi 3 takwa. Lepas daripada kesusahan, rezeki yang murah, permudahkan segala urusan, hak besar lagi, yukafir, Allah Ta'ala akan hapuskan segala kesalahan. Jadi kerana itu marilah kita semua masukkan diri kita dalam senarai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh ke tak boleh? Kena boleh lah. Kalau tak boleh, rugilah kita. Tak jadi orang bertakwa. Ya Allah. Baiklah, ayat ini juga ditafsir dengan ayat surah An-Nisa 31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. In tajtanibu kaba'ira, kalau kamu menjauhkan diri daripada dosa-dosa besar, apa yang dilarang oleh Allah, Allah Ta'ala akan hapuskan kesalahan kamu dan Allah Ta'ala akan masukkan kamu dalam syurga. Baiklah para jemaah sekalian, alhamdulillah, oleh kerana umurun nisa, isu yang berkait dengan wanita, isteri dalam kehidupan berkeluarga, ketika bersama, ketika berpisah, susah, fi ghayatil masyaqqah. Jarang orang nak berlaku adil kepada isteri-isteri ini. Waktu baik, sayanglah isteri yang disayangi. Tak pandai lagi bercakap dengan isteri, ambil gambar bini duk sengih, letak dalam Facebook. Allahu Akbar. Kita kalau orang-orang hak tak mengaji buat, kita tak rasa hati sangat, tapi ustaz-ustaz kita ni pun selamat hari jadi isteri tersayang, kau 10 gambar bini duk sengih itu. Apa benda yang kau nak ni, hai ustaz? Nak didik masyarakat untuk apa ni? Untuk main Facebook ni, tayang gambar bini gini. Allahu Akbar. Nak ada bini dia pun malu dengan kerana dia tu. Jangan. Jadi sukar orang nak berlaku adil kepada dalam masalah ini, kecuali orang yang benar-benar takut pada Allah Azza wa Jalla. Orang yang takut pada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Ta'ala ulang balik. Karrara taqwa, at-taqwa, wa man yattaqillah, wa man yattaqillah. Jadi orang yang bertakwa saja, orang yang akan dapat melaksanakan tugas dengan baik, berlaku adil, tidak zalim, tak buat jahat ke orang, dan dialah orang yang akan mendapat berapa kelebihan tadi? Yaj'alahu makhraja, yusahhilul amr, yaj'alahu min amri yusra, yukaffir anhu sayyiatihi. Allahu Akbar. Jadi banyak perkara yang dia dapat daripada hasil daripada sifat takwa itu. Allahu Akbar. Baiklah, semua perkara akan mudah dengan takwa. Tamatlah ayat kita, insya-Allah kita masuk kepada al-fawaid. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, wallai ya'isna minal mahid. Kategori yang pertama, wanita yang putus haid, menopause. Annal ya'sa manutum bil hala biz zamani. Ulama tafsir kata, ulama tadabbur kata, wanita putus haid itu berkait dengan dia, individu, bukan dengan saat masa. Tak boleh kita hak masa, umur sekian putuslah. Putus haid, tak ada haid. Wa anna zalika yakhtalifu bi ikhtilafin nisa, berbeza wanita. Karena itulah Allah Ta'ala tak sebut dengan umur, dia sebut dengan mahid. Dengan sebut dengan minal mahid, bukan kata umur berapa, tak ada. Tak ada haid, tak ada. Berpindahlah hukum dia. Maka ulama kata asal kepada hukum iddah ni al-aqra, ada haid, suci haid. Tapi bila haid tak ada,
dia ganti kepada ashhur, kepada 3 bulan. Pada 3 bulan. Dia banyak dalam Islam ni, dia letak satu SOP apa-apa, kalau tak boleh ni pakai ni. Contohnya musafir. Hak musafir, perjalanan sehari semalam. Yaumun wa lailah. Dulu naik unta sehari semalam berapa kilometer? Sekarang ni kalau naik kereta sehari semalam, berat kita. Sini pergi Johor, balik semula. Berapa jam? 15 jam. Pergi pulak. Maka kita kembali kepada jarak. Perjalanan 2 marhalah. 2 marhalah lebih kurang 80 kilo lebih. Mungkin 90 kilometer, 2 marhalah. Habis. Gitu maknanya. Kena ukur hari tak boleh, ukur jarak. Alhamdulillah. Baiklah. Itu dia panggil. Nak ukur dengan haid tak boleh, tak ada. Ukur dengan bulan. Mana penyelesaian dalam Islam tu Allah Ta'ala sedia dah. Jangan duk bimbang kita. Duk mikir. Kadang-kadang kita mikir pelik-pelik. Benda tak pelik. Kita tu pelik. Ini masalah juga. Baiklah. Itu kategori yang pertama. Walla'i ya'isna minal mahid. Kemudian Allah Ta'ala sebut. Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna. Orang yang mengandung, ibu yang mengandung, tempoh dia sehingga tamat bersalin. Jelas penjelasannya kita telah jelas tadi dengan hadis Subai'ah al-Aslamiyah dan juga dialog di antara Ibnu Abbas dengan Abu Abdurrahman Ibnu Salamah. Abu Salamah bin Abdurrahman, maaf. Abu Salamah bin Abdurrahman. Menguatkan lagi hadis lain dengan Abu Hurairahnya saksi, dengan Ummu Salamahnya bahawa Subai'ah melahirkan anak selepas kematian suami dia beberapa hari, Nabi kata boleh kahwin. Salah. Ulul ahmal. Isu yang kedua dalam ayat ini, ustudilla bihi ala annal hamil la tahid. Ada sebahagian ulama mengatakan orang hamil tak ada haid. Tak ada haid. Idlau hadat, kalau dia mari haid, pastilah iddah dia 3 bulan juga, 3 kali suci juga. Oleh kerana dia tak ada haid, maka iddah dia, baby dia lahir yang terakhir. Apa maksud terakhir? Orang ni mengandung 4 orang. Keluar hak pertama, tak lagi. Apa yang keempat keluar, bidan mari tengok, habis last. Barulah tamat dia. Itu dia. Maka timbullah perbahasan para ulama Islam, wanita yang hamil mari haid ke tidak? Ada haid ke tidak? Jadi 2 mazhab, mazhab Hanafi dengan mazhab Hambali mengatakan annal hamil la tahid. Wanita mengandung tak ada haid. Mazhab Maliki dengan mazhab Syafi'i mengatakan annal hamil yumkin an tahid. Boleh mari haid. Maknanya kalau dia tengah hamil keluar darah, itu haid. Berbeza. Kemudian dalam pembacaan Abu Anas Al-Faqih ilallah ini, saya tengok pandangan ulama semasa dari kalangan ahli perubatan, doktor, mereka mengatakan wanita hamil la tahid. Orang perempuan mengandung tak ada haid. Jadi kita pilih pandangan Hanafi dengan Hambali yang bertepatan dengan kajian dapatan doktor perubatan semasa bahawa wanita hamil tak ada haid. Saya pun pilih pandangan ini juga, walaupun kita mazhab Syafi'i, mana kita menyokong pandangan doktor-doktor perubatan yang mengatakan sedemikian. Ana tulis makalah waktu duduk belajar dulu, waktu duduk mengaji dulu. Bila timbul perbahasan ni, kita sikit baca, semok-semok kitab-kitab sikit. Ada dalam web Abu Anas Madani tu, tulis hukum wanita hamil, adakah ada haid ke tidak. Tuan-tuan boleh bacalah makalah ringkas-ringkas ya. Jadi kita pilih pandangan wanita hamil la tahid.
Khilaf lah di sini, ada orang kata haid, tak apalah. Masing-masing. Yang pentingnya ada haid kata ada haid, bila dia bersalin, tamatlah iddah dia. Tak payah dia bercakap banyak. Baiklah. Ringkas ini itu yang ketiga. Yang ketiga baru jumpa wallai lam yahidna. Wanita yang belum berhaid. Wanita yang tak ada haid. Orang dulu biasa ya dia kahwin budak kecil ni. Ana dengar arwah ayah ni rahimahullah taala, dia cerita tok-tok guru zaman dulu di pondok, di petani ke, orang Arab ke, bila anak murid dia ni hebat, anak murid dia ni juruh, warak, cerdik, pintar, pam dia tangkap luar menantu. Dia kahwin dengan anak dia kecil lagi. Ni isterimu ni. Jangan boleh dukung dia tapi tak boleh usik dia sebab dia budak lagi. Tunggu sampai dia mari haid, dah jadi wanita yang cukup syarat untuk jadi isteri, barulah diwalimahkan majlis kahwin. Tapi nikah dah. Mana orang ni kalau tak sesuai, contohnya suami tadi mula-mula baik, bila kita kahwin dengan anak kita lain macam pula dia. Jadi kita kalau bercerai, apa hukumnya? Jawab dia 3 bulan juga tidak ada balik kepada tidak sebab dia tak ada haid. Baiklah. Ayat ini juga menjadi dalil, ini perbahasan ulama zaman dulu, dia kata dalil ala anna lil mar'i an yunkiha waladahu as-sighar. Boleh je kahwin anak-anak yang kecil, boleh. Lianna Allah ta'ala iddatan man lam yahid minan nisa' 3 ashhur. Wala takunu ala iddatun illa an yakuna laha nikah. Jadi dia budak ni tak boleh iddah kecuali dia nikah. Jadi itu dalil bahawa bolehnya kahwin budak. Yang human right, woman lib duduk pertahankan wanita-wanita kecil ni, kita kata tak salah, itu mengarut buat dia tu. Buat dia kahwin budak geng-geng tu. Dia cakap murapu. Benda syariat boleh, tapi otak buat liberal ni lain macam. Jangan duduk peduli ingat dengan puak dia. Kita nak bagi tahu. Baik. Satu lagi isu. Wanita ni gugur. Dia bukan lahir anak. Gugur. Dia mengandung tapi gugur. Habis hadah ke tidak? Tengok dalam kitab tafsir kata. Dia kata apa ni? Syamilun an yada'na hamlahunna, dia melahirkan anak, syamilun lil waladi, lahir anak sungguh, baby, wal alaqah wal mudghah. Kalau keluar gugurlah, kita kata keluar seketul dagingnya, itu pun sudah dikira tamatlah dia, sebab habis dah dia. Dia kata tanqadil iddatu biwadil hamli alladhi tabayyana fi khalqil insan wa in kana siqtan. Siqtan. Kalau dia gugur, cukup orang dah, maka itu sepakat ulama mengatakan demikian. Baik. Amma iza alqatil mar'atu nutfah, kalau dia hanya gugur darah ataupun seketul daging, mana tak bersifat manusia lagi, tamat iddah ke tidak? Ini perbahasan. Au wada'a mudghatan la surata fiha, ataupun seketul daging tak ada bentuk orang lagi, nampak kecil. Fala tanqadil iddatu bil wad'i inda jumhuril fuqaha. Majoriti ulama kata tak habis iddah dia. Tidak tamat iddah. Ulama mana? Hanafi, Syafi'i, Hambali. 3 mazhab ni kata tak habis iddah. Wa sarrahal malikiyatu, ulama mazhab maliki kata in kana al hamlu daman, kalaulah darah yang keluar tu darah ketul, darah istama'a tanqadi bihi al iddah. Jadi dia kata boleh kalau gugur tu darah beku dah tu, habislah iddah. Itu mazhab maliki. Ada khilaf lah di sini. Kita kembali pada majlis fatwa lah kalau berlaku kisah apa-apa, kan? Berlaku kisah apa-apa. Syekh Asy-Syanqiti dalam Adwa'ul Bayan buat
ulasan khulasah tajuk ni. Dia kata kalaulah seorang perempuan tu menggugurkan alaqah, mana seketul daging gitu ya, ataupun darah beku tu, tangqadil iddah ke tidak? Fazahaba Malikun, mana pendapat Imam Malik kata annaha tanqadi iddatuha bi isqatil alaqatil mazkurah. Jadi mazhab Malik tamatlah iddah, dia berdalil dengan ayat ni, wa ulatul ahmali ajaluhun an yadana hamlahunna. Jadi apabila dia menggugurkan meletak dia punya kandungan, kata Ibn Arabi al-Maliki la yartaditu bil janin. Dia tak kata janin, dia kata gugur kandungan dia. Termasuklah darah beku tadi. Wallahu alam, itu pandangan Maliki. Namun majoriti ulama kata tak. Selagi tak gugur seorang bentuk bayi. Kita kata wallahu alam. Nak bahas panjang kita masuk lagi kitab fiqh. Ini kitab tafsir. Baiklah, kita pergi kepada yang keempat. Zalika amrullahi anzalahu ilaikum. Zalika amrullah, itulah arahan Allah kepada kamu. Mana Allah Ta'ala bila dia jelaskan hukum, dia kata zalika amrullah. Mu tak usah duk mikir dengan otakmu. Ini arahan Allah. Kamu terima je lah. Jangan duk bahas panjang. Woman rakyat ke apa rakyat atas dunia ni. Kalau kita jangan bertembur dengan syariat Allah, tunduklah. Tak usah duk guna akal banyak. Tak usah duk guna akal banyak. Kalau kita guna akal banyak pun akal kita tak mampu nak lawan wahyu yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa anzalahu, Allah Ta'ala itu turun Quran ini daripada langit. Jadi panjanglah perbahasan tentang masalah ulu Allah, masalah ketinggian Allah Azza wa Jalla itu dibahaskan oleh ulama-ulama dalam bab akidah, yang berbeza di antara pandangan ulama salah dengan juga ulama khalaf dalam masalah ini. Kita mengatakan pandangan ulama salah itu aslam, sebab mereka berpegang dengan nas yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Baiklah para pelajar sekalian, kita tamatkan faedah yang kelima. Wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Siapa dia takut kepada Allah Ta'ala, Allah ulang ayat ini. Betapa penting sifat takwa. Kerana orang bertakwa ya orang yang boleh berlaku jujur, berlaku adil, telus, tidak zalim kepada orang. Maka dalil anna taubata, siapa dia bertaubat, kembali kepada jalan Allah, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Ta'ala akan hapuskan kesalahan dia, dan Allah Ta'ala akan beri kepada dia pahala yang banyak, yang menjadi aset, menjadi bekalan kepada apa? Kepada perjalanan dia menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ayat ini juga menjadi dalil bahawa anna kulli asirin, semua benda yang susah-susah, yang sukar-sukar, rezeki yang sempit, kerja payah, hidup tak tenang, kembalilah ke jalan Allah dengan bertakwa. Wa shifa'ud da', sifat segala penyakit, penawar segala perkara, duduk di mana? Duduk di takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Ya Allah, jadikan kami orang bertakwa, orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla, orang yang patuh pada syariat Allah. Maka Allah Ta'ala akan beri kepada kita beberapa janji yang telah disebut tadi. Alhamdulillah. Tamatlah perbincangan kita. Siri yang akan datang ayat 6 dengan ayat 7 insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.